Apa Nabi menangis? Wa ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah ampun dosa dia dulu dan kemudian. Nabi jawab ringkas. Kita selalu dengar, saya selalu sebut benda ni. Afalam akunu abdu syakur. Tidakkah aku jadi satu orang hamba yang bersyukur? Jadi maknanya kita boleh bangun tahajud, kita boleh datang ke masjid, dapat berzikir. Ini nikmat yang Allah Ta'ala bagi, tanda syukur. Tanda syukur. Tanda syukur pada Allah SWT. Apalagi keadaan akhir zaman ini, berbagai-bagai orang politik dengan cara politik. Entah 14 Oktober ni kita tengok macam mana. Rakyat dalam keadaan kelang kabut, kesian setengah. Terpaksa mencari pekerjaan lain, buat perniagaan. Kesedihan kita tengok wajahnya, macam-macam barang jual. Kita beli bukan nak makan, kita beli bukan beli kerana nak tolong dia. Kesian, terputus rezeki kerana pekerjaan yang disabitkan dengan ni tak boleh buat. Namun kadang-kadang kita tengok ada orang yang kemewahan yang melampau, dan ada orang share dia punya kemewahan dengan orang lain. Jadi berbagai-bagai golongan akhir zaman ini. Jadi apa saudara-saudara, di sisi kita apa kita nak buat ni sekarang ni? Dan keadaan pandemik yang ada di negeri kita, di Kedah tempat saya, tak boleh balik. Macam-macam, Masjid Parui pun dah masuk polis, dan masjid kita pun tak tahu. Keadaan kita masih lagi semayang dalam keadaan penjarakan. Kita kena risau benda ni tuan-tuan, kerana Nabi bagi tasaful awal. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alas safil awal. Allah dan malaikat-malaikat mencurah rahmat ke atas saf yang awal, saf yang pertama. Ini hanya beberapa kerat, tak ramai orang boleh duduk. Separuh daripada saf pertama telah hilang, orang yang biasa duduk saf pertama. Berapa ramai daripada ujung sana sampai ujung sana, berapa puluh orang, separuh tu dah hilang. Dan hilang yang Allah SWT dan mereka cucur rahmat atas orang yang ada berada saf yang pertama. Sahabat, keadaan sahabat bila jadi begitu, mereka sedih kerana mereka tak semua boleh dapat saf yang pertama. Kerana mereka ni di kalangan ashabus suffah yang dicatatkan hanya 83 orang. Dan mereka ni lah yang akan duduk saf pertama, kerana mereka menjadi jiran masjid. Mereka duduk di masjid, mereka tidak ada pekerjaan, baru hijrah. Jadi mereka inilah yang memenuhi saf yang pertama. Sahabat Madinah, sahabat-sahabat yang bekerja dan berniaga, mereka tak sempat saf pertama. Mereka tanya, wa al-safus sani ya Rasulullah, apakah di atas pada saf yang kedua? Nabi lagi sekali ulang dengan kalimat yang sama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alas safil awal. Allah dan malaikat mencurah rahmat atas saf yang pertama. Sahabat tanya lagi, kerana mereka nak Allah dan Rasulullah dan malaikat ini mencurah rahmat. Allah yang sama, malaikat yang sama mencurah rahmat atas Nabi yang Allah tolong kita selawat. Allah yang sama dan malaikat yang sama mencurah rahmat atas orang berada saf pertama. Baru Nabi kata saf yang kedua. Jadi maknanya saf pertama kedua kita tak boleh isi penuh. Kita terpaksa duduk penjarakan. Jadi kita kena risau, kerana ini bukan kita, bukan cara kita, dan kita terpaksa kena ikut. Kita tidak boleh bersalaman. Sedangkan bersalaman itu, satu orang bertanya kepada Abu Zar Al-Ghifari, apakah bila kamu jumpa Nabi kamu bersalaman? Musafahah. Kata Abu Zar, ya, kayak bersalaman dan berpelukan. Dan Abu Zar berkata, Rasulullah berkata, sesiapa yang bersalaman digugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugur daun di waktu musim angin kuat, dan diampunkan dosanya sebanyak buah di lautan. Sekarang kita tidak boleh bersalaman, tuan-tuan. Tak boleh bersalaman. Kalau kita rasa selesa, Allah tak akan keluar benda ni daripada kehidupan kita. Sebab tu kita kena ada kerunsingan. Dan apa yang ada di segi kita yang kita terpaksa kena ikut, dan kita kena doa banyak, tuan-tuan. Kita kena angkat tangan doa pada Allah, hilangkan benda ni. Kerana ini bukan cara kita. Angkat tangan doa, Allah akan kabulkan permintaan kita. Kita angkat tangan. Kalau tuan-tuan semua, kita semua ni angkat tangan doa, Allah akan hilangkan. Nabi Musa AS angkat tangan doa pada Allah.
Musa AS telah bertanya pada Allah. Mukadimah begini. Kata Musa AS, ayyatus sa'ati ad'uka ya Rabbi. Wahai Allah, Musa kalamullah berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhatus sa'ah, waktu yang mana wahai Allah SWT, ad'uka ya Rabbi, untuk aku doa kepada engkau wahai Tuhan. Fatastajiba li fiha, yang mana kamu akan kabulkan permintaan aku. Musa yang berkata-kata dengan Allah mencari ruang, waktu yang paling baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Allah berfirman kepada Musa, anta abdi wa ana rabbuka, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan aku adalah Tuhan kamu. Famata da'utani astajib, mana saja waktu kamu berdoa aku akan kabul. Mana waktu kita berdoa Allah telah kabul. Fad'uni astajib lakum, doa pada aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ma da'a. Maknanya dalam doa itu dekat dengan Allah. Doa itu dekat dengan Allah. Sesiapa yang berdoa dia dekat dengan Allah. Bila ditanya kepada hambaku, wa iza sa'alaka bid'ani, tentang aku, katakanlah aku ni dekat. Dan dekat itu Allah sebut bahawa mereka yang berdoa kepada aku. Mana orang yang doa dia dekat dengan Allah. Anak yang selalu minta dengan mak, dia dekat dengan mak. Anak yang sibuk main, dia langgang dengan mak. Anak yang selalu minta, ibu nak susu, mak dia tak bagi, ibu dia tak bagi. Dia pegang kain mak dia pegang kaki, dia peluk kaki, ibu nak susu, dia makin dekat. Sehingga mak dia pun nak turun dari kain orang perempuan kita dulu. Macam kita lah pegang mak kita dulu kecil-kecil. Mak kita buat susu, bagi, angkat, dukung, ribbon, bagi susu, cium, peluk. Dia makin dekat dengan Allah, dengan ibu dia. Begitu Allah, bila mana manusia minta makin dekat. Dan sesiapa yang tak minta, dia adalah sombong. Tanda sombong bila mana kita tak minta pada Allah. Tanda sombong bila tak minta. Sebab tu setengah ulama kata, nak ukur kita punya kekuatan iman kita tahap mana nak ukur. Kata Allah SWT, kata setengah ulama, lihat apakah kita ni banyak berdoa atau kurang berdoa. Kalau kita kurang berdoa, maknanya kita, iman kita lemah, kita jauh dengan Allah. Dekat dengan Allah, selalu minta pada Allah, selalu minta pada Allah. Baginda Rasulullah dalam perang Badar, hari Badar Al-Kubra, selepas Isya Nabi angkat tangan sehingga subuh tak jatuh tangan Nabi. Kita boleh bayangkan. Selepas Isya sehingga subuh Nabi tak jatuh tangan tu. Angkat tangan berdoa pada Allah SWT. Sekiranya mereka dikalahkan, tidak ada lagi di atas muka bumi ini orang yang akan memuji dan memuja engkau, wahai Allah. Nabi angkat tangan, tak jatuh sehingga subuh. Dia dekat, makin minta makin dekat. Maka Allah SWT kata kepada Musa, anta abadi, kamu tu hamba aku, wa ana rabbuka, aku Tuhan kamu. Famata da'utani istajib, mana saja waktu kamu minta aku akan kabulkan. Tuan-tuan, Allah punya kerahiman. Allah, kita tak tahu. Tuan-tuan, masuk tandas, kau keluar tandas, minta keampunan, Allah kabul. Masuk tandas, bukan masuk Kaabah. Kita masuk tandas baca doa, keluar tandas kita baca doa, keluar daripada tandas, keluar berak, bahasa kasar kita, kufranan, minta pengampunan daripada Allah. Allahumma azib anil ham wal hazan. Maknanya Allah kabul. Keluar daripada tandas kita doa, Allah kabul. Kita bayangkanlah Allah SWT punya kerahiman, keampunannya. Keluar daripada tandas. Begitu dahsyat Allah nak bagi kepada kita kekuatan melalui doa. Yang doa ada ni serabut-serabut ni, pening kepala kita tengok ni. Doa pada Allah, Allah bantu kita. Maka Allah Ta'ala bagi tahu pada Musa,
kamu adalah hamba-Ku, aku adalah Tuhan kamu. Di mana saja kamu berdoa, aku akan kabulkan permintaan kamu. Fa'awadahu miraran, maka Musa doa lagi berkali-kali. Allah Ta'ala kata, kamu tu doalah, mana-mana waktu aku akan kabulkan. Musa tanya lagi, berdoa lagi, minta lagi. Miraran. Fa'awadahu miraran, dia minta lagi, tanya lagi. Faqala lahu rabbuhu, maka berfirman Tuhannya kepadanya, Allah beritahu kepada Musa, ud'uni fi kabidil lail, doalah pada aku di waktu tengah malam. Doalah pada aku waktu tengah malam. Tuan-tuan, hari Minggu kita mengambil ruang pagi ini ya. Dan besok ambil ruang untuk doa pada Allah bangun malam bersama isteri, anak-anak, cucu. Kejut mereka, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita tahap lah kita kata iman kita ni. Tahap mana? Kalau kita datang subuh, anak menantu masih lagi duduk bilik sebelah tak bangun, kita datang ke masjid, mana tahap kita? Kita ukur mana? Itu hak tanggungjawab kita dalam rumah kita. Walaupun mereka dah berkahwin, anak menantu, hak kita untuk ajak mereka, hak kita untuk betulkan mereka. Bukan hak ini rumah tangga asing, tak. Kita sedap bangun tahajud, kita angkat tangan doa, sedangkan anak bilik sebelah masih lagi tidur ketika kita melangkah ke waktu subuh. Rugi, tuan-tuan. Satu kesilapan, kita kena istighfar banyak. Macam mana kita nak anak kita dalam keadaan taat perintah Allah dan taat pada kita? Kita tak ada apa-apa, tuan-tuan, tak ada apa-apa. Kita habis nak mati nanti tak ada apa habis. Hanya doa anak-anak ini saja. Ketika nak keluar roh daripada badan, hanya doa anak-anak saja. Kita bukan tak dengar kawan-kawan kita datang, dengar pengurusi masjid datang, dia orang baca Fatihah, ada yang ambil kitab Yasin baca, tapi tak sama dengan anak kesayangan kita duduk sebelah dan doa pada Allah dan baca Quran. Sejuk hati kita ketika itu. Kita tidak ada ruang ketika itu. Tak ada. Hanya doa anak-anak, kawan-kawan masjid. Kawan-kawan yang hak projek tu habis tu, tak boleh pakai. Kau tak ada agama. Kawan-kawan masjid yang datang. Mereka datang tengok ada macam kawan-kawan hak projek-projek semua ni, jenis bisnes semua ni. Dia main dia tengok, Allah kesian. Itu sahaja. Kesian. Dah nak meninggal. Lepas tu bila duduk sembang belakang, kalau dia meninggal, tak ada lah grup kita duduk menyabit, sibuk sabit golf. Jadi kawan-kawan masjid datang pegang kita seronok, tapi tidak sama dengan anak yang kita sayang duduk kiri kanan kita, cucu kita keliling kita, cucu kita yang baca dan doa pada Allah. Bacaan itu kita dengar sedap, menyenangkan, dan doa mereka tu paling dekat. Tapi gimana, tuan-tuan? Tak gimana. Sebab tu kata Allah SWT, doa paling baik, Musa angkat tangan doa paling baik adalah di waktu tengah malam. Maka Allah Ta'ala kata, ud'uni fi kabidil lail, doa pada aku di waktu tengah malam. Fa inni istajabu wa in da'ani fiha asyar, aku akan kabulkan permintaan mereka, orang yang bangun di tengah malam, walaupun doa daripada satu orang pemungut pajak. Apa maksudnya? Alung. Kira zalim, anai orang keras, pemungut pajak tu datang dengan pakaian hebat, kerah orang kampung bayar pajakan, miskin keadaan memaksa. Jadi maknanya orang kejam, orang zalim. Macam alung kita lah sekarang ni. Walaupun orang yang macam tu minta di tengah malam, Allah kabul. Maknanya orang yang macam-macam hal pun, kalau dia bangun tengah malam dia doa, Allah telah kabulkan. Dan bukan makna bila hari ni angkat tangan, hari ni doa saya dah sembahyang hajat doa ustaz tapi tak kabul ni. Siapa tak kabul tu? Cek amalan kita. Tuan-tuan, bila Musa angkat tangan doa, kehancuran Fir'aun. Siapa amin? Aminnya adalah Harun.
Musa angkat tangan doa. Yang amin tu Harun. Musa berdoa, satu orang Nabi berdoa di tengah malam, diaminkan oleh Harun. Dua-dua Nabi. Musa angkat tangan berdoa, aminnya Harun. Itu pun Allah kabul 40 tahun. Bahawa Allah telah kabul 40 tahun. Allah telah kata kepada Musa, fastaqim, istiqamah dalam minta. 40 tahun Allah telah kabul. Kita baru sekali tahajud, baru saja kita dah minta apa-apa, Allah Ta'ala tak kabul-kabul lagi. Nuh AS doa kepada umat ni yang menentang. 40 tahun baru Allah telah kabul. Sabar, 40 tahun. Jadi takat kita 2-3 kali angkat tangan, kita nak minta Allah Ta'ala kabul, suluh muka kat cermin, balik lagi buka cermin, tengok elok ke muka, layak Allah kabul sesuai dengan amal kita, tuan-tuan. Allah tak kabul kerana Allah sayang. Allah kabul langsung hilang, masjid dah tak ada. Tapi Allah Ta'ala kabul, makin datang, makin sembahyang, makin doa, lagi Allah Ta'ala tak kabul, lagi dia doa, lagi dia doa. Allah nak, Allah kasih, Allah suka kita dekat dengan Allah minta. Sebab jenis kita ni kalau Allah Ta'ala kabul langsung tak doa. Jadi Allah kesian pada kita sudut-sudut tertentu supaya kita sentiasa minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung. Kita dalam sembahyang qasar, kita berhenti dan sambung pada masalah 72. Masalah qasar itu bolehkah sunat ratibah sertanya? Kita dalam bab sembahyang qasar, zuhur dengan asar, maghrib dengan zuhur, asar dan isya, qasar. Kemudian sembahyang jamak. Jamak kita dah baca, tapi saya berhenti separuh, saya sambung balik dalam qasar. Dia hampir sama, kalau tak baca kita confuse, baca dua-dua. Qasar itu bolehkah sunat ratibah sertanya? Ya saudaraku, pada masalah ini ada khilaf padanya, ada perbezaan pandangan. Bila kita ada sembahyang qasar, zuhur kita 2 rakaat, asar kita 2 rakaat, kita nak sembahyang sunat lagi kah? Sedang fardu kita buat, kita ringkas jadi 2. Ada khilaf. Telah menasahkan, telah mensunatkan akan dia, telah menyunatkan akan dia, mensunatkan akan dia oleh Syafi'i. Imam Syafi'i kata sunat, boleh buat. Mazhab kita kalau kita qasar sembahyang zuhur, kita buat 2 rakaat, sembahyang asar 2 rakaat. Kita nak sembahyang sunat, boleh tak? Sembahyang sunat sebelum zuhur, sembahyang sunat selepas zuhur, sunat, boleh. Imam Syafi'i kata boleh. Dan ashabnya dan golongan-golongan dalam mazhabnya dan jumhur ulama juga, jumhur ulama kata boleh, tidak ada masalah. Dan telah memakruhkan akan dia oleh Ibnu Umar dan lainnya. Abdullah Ibnu Umar telah memakruhkannya. Mereka kata makruh. Sebab mazhab-mazhab Hanafi, umpama contoh, mereka sebagai satu hadiah Allah SWT qasar, maka dia jadi wajib, bukan fardu, dia wajib. Maka mereka tidak ada sembahyang sunat. Dia orang pegang pada hadis Abdullah bin Umar. Kita kepada hadis Imam Syafi'i mengambil hadis Osman, hujung kehidupan Osman dan Aisyah. Mereka tidak jamak dan qasar, tidak jamak dan qasarkan dalam perjalanan. Maka tak ada hukum dia harus. Jika harus, boleh tak sembahyang sunat ratibah? Boleh, tidak ada masalah. Dan lainnya, dan dalil yang menunjukkan akan Ibnu Umar memakruhkan dia itu pada sepotong hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Itu berkata ia, waqala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, la kuntu musalliyan qablaha aw ba'daha la atmamtuha. Kata Abdullah bin Umar, dan telah berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jikalau adalah aku hendak sembahyang sunat dahulu daripada sembahyang fardu yang dikasarkan itu, atau sembahyang kemudian daripadanya, nescaya aku sempurnakan. Yakni jikalau aku sukakan mengerjakan rawatib, nescaya adalah aku menyempurnakan fardu. Aku 4 rakaat lebih suka padaku. Abdullah bin Umar bila lihat ada orang sembahyang sunat, dia kata, kalau aku sembahyang fardu ni aku buat 2 rakaat, sembahyang asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, baik aku tamamkan daripada aku buat. Yang fardu kamu ringkaskan, yang sunat kamu buat.
Sebab fardu dengan sunat tidak akan sama. Beza fardu dengan sunat. Jadi yang fardu kan mereka kan, kalau kau nak buat sunat, biar aku tamamkan, kau sempurnakan 4 rakaat daripada aku buat 2 rakaat. Itu pandangan Abdullah bin Umar. Tetapinya tidak aku fikirkan satu daripadanya itu sunat, bahkan yang sunatnya ialah qasar dan meninggalkan rawatib. Bagi dia yang sunat besar tu dituntut tu ringkaskan, tapi tinggalkan sembahyang rawatib. Maknanya sembahyang sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, sebelum isya dan selepas isya tinggalkan. Tapi mazhab kita sunat boleh. Apa kita dah ikut? Mana-mana ikut, tak ada masalah. Kita dalam perjalanan sembahyang fardu kita dah khasar, kita tak mau sembahyang sunat, tak, saya pun tak sembahyang sunat sebab kita nak cepat. Ataupun kita telah pergi bermukim, belum bermukim, kita pergi satu tempat 3 hari, bukan 4 hari, 4 hari kita bermukim. Bila sampai satu tempat 3 hari, kita nak jamak kasar dan kita nak buat sembahyang sunat, itu pula tidak ada masalah. Nak kasar, nak tambah, boleh, tidak ada masalah. Kita tidak ada masalah kerana kita hanya harus saja, bukan sunat, harus saja. Kata Abu Isa daripada bab ini ada riwayat daripada Umar dan Ali dan Ibnu Abbas dan Anas dan Imran bin Husain dan Aisyah radhiyallahu an. Dan katanya hadis ini Ibnu Umar itu ialah hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib, hadis kuat, dan telah dikeluarkan dia oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab keduanya. Masalah sembahyang sunat mutlak dalam musafir, apa hukumnya sembahyang sunat mutlak? Baik, kalau kita jamak kasar, semalam orang rumah tanya, saya tak balik sebab ada kuliah, aku balik kampung sekejap, mak betul bising, tak sempat nak masak-masak makan. Jadi anak saya dengan isteri saya balik, dia orang pergi ambil anak saya yang nombor 2 tu pergi ambil anak saya yang sulung tu dekat madrasah, dia mengajar di Melaka. Orang kata, boleh tak sembahyang jamak kat kampung? Boleh tak sembahyang jamak kat kampung ni? Nak balik ni, tapi nak pergi Melaka, keluar kat Tampin semua, pergi ikut jalan keluar balik Kolbilah, Juasih. Boleh. Kalau kita ada tujuan nak ambil orang, ada tujuan tertentu, perjalanannya jauh, cukup kadar untuk khasar, boleh tak boleh? Boleh. Tidak ada masalah, boleh. Jadi kita pergi Melaka, lepas tu kita ikut Tampin, pergi balik di Juasih, cukup kadarnya. Boleh tak boleh? Boleh. Tidak boleh. Tapi kalau daripada sini tu pergi Juasih, tak boleh, tak cukup kadarnya. Saja-saja nak pusing jalan jauh, tak boleh. Tapi kalau ada urusan, boleh. Ada urusan boleh. Ataupun dalam perjalanan kita ke Kuala Pilah ada masalah jambatan, kita boleh jalan jauh ke Kuala Kelawang, boleh tak boleh? Boleh, cuma dan kasar. Ataupun ada musuh, ataupun ada binatang buas kat tepi tengah jalan yang menyebabkan orang tak boleh lalu, dia ikut jalan jauh, itu boleh. Tapi saja-saja nak pilih jalan jauh supaya dapat jamak kasar, tak boleh. Masalah sembahyang sunat mutlak dan musafir, apa hukumnya? Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, dan sungguhnya telah ittifaq ulama atas sunat mengerjakan sembahyang sunat mutlak dalam musafir. Apa sunat mutlak? Sembahyang sunat, semata-mata sunat. Sebab kita sunat mutlak ni kita tak buat, sebab rawatib pun kadang-kadang kita tak buat. Sembahyang sunat rawatib ni, ghair muakkad buat semua ni kita tak buat. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, atau 4 rakaat itu ghair muakkad, atau 4 rakaat selepas zuhur, itu dua-dua muakkad. Selepas zuhur. Kemudian 2 rakaat sebelum asar ghair muakkad, 2 rakaat selepas maghrib muakkad, 2 rakaat sebelum isya muakkad, 4 rakaat selepas isya, 4 rakaat dengan 1 salam ghair muakkad. 2 ghair muakkad, 2 lagi muakkad. Boleh gabung dua-dua. Itu pun bagus, dibuat 4 rakaat dengan 1 salam. 1 salam, tak ada tahiyat awal, boleh. Nak buat dua-dua pun boleh, tapi afdal buat kerana ada sabit hadis 4 rakaat saja. Elok buat. Sembahyang mutlak macam mana? Sembahyang mutlak saja-saja sembahyang. Aku sembahyang sunat kerana Allah, aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah, itu sembahyang sunat mutlak. Dia tidak kait dengan waktu, keadaan duha ke awabin ke apa, tak, isyraq ke tak, tapi sembahyang sunat 2 rakaat. Sebab apa? Orang dulu-dulu dalam perjalanan mereka buat sembahyang sunat. Mereka buat sembahyang sunat dalam perjalanan, duduk atas unta, mereka akan sembahyang sunat.
Mereka pergi mana-mana, mereka berhenti sembahyang sunat. Walaupun tak berkait dengan waktu, mereka sembahyang sunat. Jadi itu nama sunat mutlak. Mereka musafir atas kaldai mereka sembahyang sunat. Atas kereta, atas unta mereka sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Kemudian kalau mereka berjalan kaki, sambil berjalan kaki sembahyang sunat. Boleh tak boleh? Boleh. Kita kata, jalan kaki boleh sembahyang sunat. Dah musafir dia jalan kaki. Kerana mereka orang yang banyak sembahyang, kita jarang sembahyang. Jadi kita rasa pelik kalau sembahyang sunat berjalan kaki. Mereka boleh buat. Sembahyang sunat rawatib itu sunat dalam musafir. Apa dalilnya? Kata Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik. Dan adapun Ibnu Umar tidak menyukakan sembahyang sunat dalam musafir itu ialah sunat rawatib. Kata mereka yang dia tak suka tu sunat rawatib juga. Seperti pada sunat zuhur dan asar dan seumpama keduanya daripada segala sunat rawatib. Dan adapun segala sunat mutlak maka sungguhnya adalah Ibnu Umar memperbuatnya. Ibnu Umar sembahyang sunat rawatib dia tak buat sebab dia kait dengan fardu, tapi sembahyang sunat mutlak dia buat. Akan dia dalam musafir dia buat. Dan diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya adalah ia memperbuatkan dia sebagaimana sabit ia pada beberapa tempat daripada sahih. Beberapa hadis sahih menunjukkan Nabi sembahyang sunat. Kalau kita baca hadis perjalanan Nabi itu, Nabi banyak sembahyang sunat. Kadang-kadang di bawah pokok Nabi sembahyang sunat. Selalu banyak Nabi sembahyang sunat. Sembahyang sunat rawatib itu sunat di dalam musafir. Apa dalilnya? Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, bermula dalil sunat rawatib di dalam musafir itu ialah beberapa hadis yang tiada berkait pada menunjukkan rawatib. Hadis itu tak berkait dengan rawatib, tapi Nabi buat. Ini sunat mutlak tadi. Dan hadis sembahyang Nabi SAW akan duha pada hari menang Mekah. Ketika masuk Fatah Mekah, Nabi sembahyang duha. Nabi sembahyang sunat. Jadi sebab Nabi sembahyang sunat, sembahyang fardu Nabi qasar, maka dibolehkan. Kata setengah-setengah ulama, termasuk Imam Syafi'i. Dan 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum subuh Nabi buat. Waktu tidur mereka itu hingga terbit matahari mereka buat sembahyang sunat. Dan beberapa hadis yang lain yang sahihah yang menyebutkan dia oleh ashab sunan dan qiyas atas segala sembahyang sunat mutlak, dikiaskan sembahyang mutlak maka Nabi buat. Jadi maka atas dasar ini sebab tu kita buat. Ini mazhab kita dibolehkan buat. Dan mudah-mudahannya Nabi SAW adalah ia sembahyang rawatib pada kenderaannya. Nabi pun sembahyang sunat rawatib atas kenderaan. Mudah-mudahan. Tapi tak nak sabit hadis. Moga-moga begitulah, kerana sembahyang sunat yang lain Nabi buat. Dan tidak memikirkan akan dia oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar kata tak. Kerana bahwasanya sembahyang sunat di rumah itu afdal, atau mudah-mudahan meninggalkan ia akan dia pada setengah waktu kerana menjagakan atas harus meninggalkannya. Kerana boleh tinggal, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka Nabi tinggalkan. Jadi tak buat. Fahamnya begitu. Baik. Masalah kasarkan sembahyang dengan 2 rakaat dan dalilnya. Ya, saudaraku, telah dikeluarkan akan dia oleh Abu Isa At-Tirmizi akan hadis yang menunjukkan kasarkan sembahyang dengan 2 rakaat, yaitu katanya an Abi Nadrah qal sa'ala an Abi Nadrah qal su'ila Imran ibn Husain an salatul musafir faqala hajjatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla rak'atayn wa hajjatu ma'a Abi Bakr fa shalla rak'atayn wa ma'a Umar fa shalla rak'atayn wa ma'a Utsman 6 sinina min khilafatihi aw 8 sinina fa shalla rak'atayn. Ini hadis Imran bin Husain. Kata Imran, maka kata Imran bin Husain, aku naik haji aku mengerjakan haji bersama dengan Rasulullah SAW, maka sembahyang ia akan zuhur, asar dan isya 2 rakaat qasar. Tidaklah ditamamkannya, tidaklah disempurnakan rakaatnya tiap-tiap satu fardu itu dengan 4. Nabi tak buat 4, Nabi buat 2. Wajadtu ma'a Abi Bakr fa shalla rak'atain, dan aku naik haji aku serta khalifah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu,
Maka tidak diubahnya jalan Rasulullah SAW, yakni semayang 2 rakaat kasar pada semayang zuhur dan asar dan isya, dan tidak juga ditamamkannya. Wa ma'a Umar fa shalla rak'atain, dan aku naik haji juga bersama dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tidak juga ia mentamamkan sembahyangnya, dan dia musafir mengerjakan haji itu, bahkan sembahyang ia akan 2 rakaat kasar. Wa ma'a Utsman, dan aku bersama naik haji bersama dengan Utsman sittata wasinina. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu 6 tahun di dalam masa jadi khalifah, atau 8 tahun, maka semayang ia akan 2 rakaat kasar juga sebagaimana jalan Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar. Maka kemudian daripada 8 tahun itu ditamamkannya semayang di dalam musafir, yakni tidak dikerjakannya seperti jalan Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar lagi. Kata Ibu Isa Tirmidzi, hadis ini hasan lagi sahih. Sayyidina Utsman saya 8 tahun, 7 atau 8 tahun semayang dalam perjalanan kasar, tapi lepas daripada itu tamam. Maka tamam inilah Imam Syafi'i ambil sebagai hukum harus boleh. Siapa Sayyidina Utsman? Bukan orang biasa. Meninggalkan cara Nabi bukan mana itu bid'ah. Tuan-tuan zaman sekarang ni kalau tinggal Nabi tak dibuat oleh Nabi, Nabi buat 2, jadi tinggal tu kita buat tamam, bukan bid'ah. Tidak. Sebab Utsman, siapa Sayyidina Utsman? Orang yang mendekat pada Nabi, orang yang dihormati Nabi. Sayyidina Utsman masuk Sayyidina Abu Bakar masuk bilik Nabi. Nabi dia bagi salam, Assalamualaikum ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab salam, Nabi kita masuk wahai Abu Bakar. Abu Bakar masuk, Nabi pegang bantal balik. Abu Bakar sambut. Kawan kapan kan? Tak salah, sebab orang Arab suka bantal, tak salah apa semua. Kemudian masuk Umar bagi salam. Saya Umar masuk, Nabi pegang bantal. Umar sambut, tak duduk. Kemudian Utsman bagi salam. Nabi jawab Sayyidina Utsman. Nabi tak duduk, Nabi bangun. Nabi buka pintu, masuk Utsman. Nabi ambil bantal lagi. Sebab Utsman orang tua. Kata orang Islam, malaikat malu dengan Utsman. Apakah aku tak malu dengan Utsman? Malaikat malu dengan Utsman. Dan Utsman bukan orang biasa, orang alim. Kalau banyak dengar hadis, dan dia tamamkan sembahyang selepas tahun 27 atau ke-8 pemerintahannya. Bukan salah, tak salah. Jadi hukum dia bagi mazhab kita Syafi'i harus. Jadi dalam perjalanan boleh buat? Boleh. Tak ada masalah. Saya buat. Kebanyakan ulama buat. Kita buat. Kita sampai satu tempat musafir 3 hari, kalau 4 hari tamam, kita nak jamak, kita nak jamak kasar, boleh. Tapi kalau saya ada kuliah di kampung, saya ada mengajar di kampung, jemputan balik kampung, saya balik 3 hari, mana saya boleh jamak. Tapi bila ada kuliah, janganlah jamak. Bukan siapa, selagi kita nak mengajar, saya maghrib dah jamak dah, tamam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita balik. Itu bukan cara dia. Ataupun kita bila orang azan sembahyang asar tu, kita zuhur dengan asar kita masuk waktu zuhur, jemaah taklim, sampai dekat kampung pukul 3.30. Asar belum masuk. Lepas tu masuk asar, kita duduk kat luar main dengan cucu. Atau duduk kat luar saja, duduk siap pokok rumah kat kampung. Orang kampung semua tengok, kita mengajak masjid, kita kaki masjid, kita selalu ada kat masjid. Orang masjid semua kenal kat kampung, kata azan asar kita buat tak tahu. Saya pokok jiran kata apa punya, wah kita dah jamak, takkan nak buat wahai orang kampung saya dah jamak sembahyang, takkan ada orang itu. Jadi sesuailah dalam keadaan, maka tamamkanlah bergaul mesra dengan keluarga, adik-beradik, kawan-kawan kat masjid. Hukum dia harus. Wallahu a'lam. Takwil Utsman dan Aisyah tidak kasarkan sembahyang. Apa dalil dan takwil Sayyidina Utsman dan Sayyidina Aisyah buat mereka tamam? Nanti kita akan sambung insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik. Kita berhenti di sini. Ada soalan boleh kita sambil bincang. Lavender. Ini mau bulan eh? Okey, ada soalan silakan. Baik, ada tu sunat rawatib sebelum Jumaat, ada. Ini Wahabi Salafi bagi habis-habisan.
Tuan-tuan kalau tengok dia orang punya berjela-jela. Saya baca benda ni bukan baru tahun berjela-jela. Siapa? Saya bocor. Hafiz Firdaus, Kapten Hafiz Firdaus yang buat buku. Dia Kapten Mas tu, pilot Firdaus tu. Itu dia gasak, dia balon habis-habisan orang yang ada mazhab sembahyang sunat sebelum Jumaat. Orang jawab, kau siapa? Kau pilot Mas? Bukan kita nak hina, dia orang pergi protas dulu. Sekarang dah hilang perkataan protas. Apa protas? Professional ustaz. Itu dia panggil. Dia orang pergi protas, tak ada lah, tenggelam dah, orang dah balon habis-habisan lah. Sekarang ni tuan-tuan dah tak boleh lah. Ujung Allah akan zahirkan kebenaran. Allah akan tunjukkan kebenaran. Dia balon ni ada tak sembahyang sunat? Memang hadis hujah, memang kuat hadis ada, tapi boleh tak buat? Tuan-tuan, di tempat kita pasal PKP ni kan, sembahyang sunat apa semua, terpulang lah. Jangan, kalau majlis minta kita cepatkan, cepatlah. Tapi ada masjid, sebab ni saya sembahyang masjid tu, ya masjid rakaat pertama lepas Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun, nak cepat pasal virus banyak ni. Habis rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Habis wirid la ilaha illallah fi kulli lafatin wa nafasin, banyak pula zikir. Kira-kira zikir itu lebih panjang daripada sembahyang. Ni apa kejadiannya? Maaflah saya sebut begitu. Saya keluar, saya pergi jumpa polis depan tu, polis jaga. Saya kata, cik boleh dengar tak awak dia sembahyang sembahyang rakaat pertama kuliah, rakaat kedua Allah, habis sembahyang zikir kan panjang. Dia punya gelak boleh tu. Tak kena lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak lebih kat zikir. Macam ni dekat sembahyang tu patutnya lebih panjang. Ikut khutbah dengan sembahyang. Sembahyang itu Jumaat, sembahyang tu lebih panjang daripada khutbah tu. Itu ada riwayat. Macam tapi tak. Jadi sembahyang sunat rawatib sebelum Jumaat je lah. Kalau kita tak mau buat, tak apa. Kalau kena cepat, di sisi peraturan kita ikut, di sisi orang nak buat lah. Masjid Badan Baru semalam belah kiri pernah orang buat. Kalau saya duduk belah kiri, saya buat sembahyang sunat sebelum Jumaat tu. Sebab habis azan memang sempat lagi. Allah innallaha malaikatahu yusolli lagi. Lepas tu latih penduduk, assalamualaikum, lepas tu dia azan dan kita habis 2 rakaat sembahyang. Sekejapnya. Dari segi peraturan, kerana kehendak majlis, ikutlah. Tapi di segi kita duduk belakang nak buatlah. Tak ada masalah. Tak kau nak halang, tak ada masalah pun. Kita buat tu, buatlah 2 rakaat. Tapi kalau tak mau buat, tak lah. Kalau tak ada, saya tak buat tu sebab saya tak ada sabih hadis, terpulang pada kamu lah. Tapi jangan halang, jangan kata orang buat tu bid'ah. Tadi sekarang yang ada sekarang ni, boleh tak kita buat? Dan ada tak sabit? Ada sabit hadis yang sunat 2 rakaat sebelum Jumaat kuat. Maka hadis tak kuat, mereka ni bagi Wahabi Salafi ni ta'ib, dia tolak tak lain. Tapi hujah-hujah tu mazhab ada. Sebab tu semua mazhab 4 sembahyang sunat dulu sebelum Jumaat. Sembahyang sunat dulu. Jadi ada tak? Ada. Boleh tak? Boleh. Itu jawapannya. Boleh. Okey? Next. Maaf lah saya kadang-kadang buat jadi panas. Sekarang ni tuan-tuan, sekarang ni ada orang hujah tentang Wahabi Salafi ni, tentang sejarah macam-macam. Akhir-akhir ni mereka kata kerajaan Osmaniyah telah memerangi orang-orang Arab, maka golongan Najd di kalangan Saud telah bangun menentang, mempertahankan. Dia orang hujah salah. Sejarah bukti habis. Hillary Clinton dah sebut clear, kita yang wujudkan fahaman Wahabi Salafi, clear. Dan sejarah membuktikan Saud duduk bersama dengan Superintendent British, gambang tak boleh tipu tuan-tuan. Bukan superimpose zaman tu. Itu bukti. Jadi janganlah, tolonglah sembahyang kita sembahyanglah, tak suka tak payah, tak apa, tak ada salah. Allah tak terima, kamu buat macam tu pun tak terima, kita buat. Tapi jangan bid'ah orang lain. Ni yang paling akhir ni, yang paling akhir azan dan iqamat budak-budak Allah. Azan dan iqamat bid'ah, Nabi tak buat. Sekarang yang terbaru tahnik Nabi tak pernah buat. Tu Siti Kasim punya grup tu. Siti Kasim tu. Ni dia kena saman 2 juta lebih. Tengok macam mana cerita dia. Dia orang takut dengan dia tentang dia lawyer garang mengenai mampu kan. Sekarang ni ada melawan. Tunggu. Firdaus Wong lawan.
Duduk betul. Kita tengok doa. Tuan-tuan, bukanlah doa hancur. Janganlah doa hancur. Jangan doa hancur. Kita agama ni bukan doa hancur. Ya Allah bagi dia mampu tergedi-gedi. Jangan. Doa hidayah. Ni saya bagi tuan-tuan, doa hidayah. Nabi angkat tangan doa pada Umar. Nabi angkat tangan dua Umar. Abu Jahal. Nabi angkat tangan doa. Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi angkat tangan doa. Nabi angkat tangan doa hidayah. Jangan doa hancur. Itu bukan kita. Doa hidayah. Doa hidayah cepat, tuan-tuan. Dua sahaja. Sama ada dia dapat hidayah, sama ada Allah hancurkan dia. Itu, jangan doa hancur. Doa hidayah. Kalau dia Allah bagi dia akan apa? Kalau Allah tak bagi dia, Allah hancurkan dia. Tak payah kita doa untuk hancurkan. Dan kita pun jiwa tak sakit. Tidak kita jiwa sakit. Tengok muka dia geram. Tengok rambut dia punya rambut color tu macam nak lupu kepala kan. Tapi kita doa hidayah. Allah hilang, kita pun relax. Tak ada rasa dendam kusumat. Doa hidayah. Lebih cinta kasih pada orang. Cinta kasih pada manusia yang Nabi cinta kasih. Itu saja. Doa hidayah. Doa hidayah. Itu je. Kalau kita benci dengan satu orang, benci sangat. Saya ada orang yang saya benci. Orang politik saya benci. Doa hidayah. Ya Allah. Jangan. Aku salah kalau tak doa untuk dia. Saya ada sakit hati ni orang politik ni. Saya bukan suka politik. Sebab tu saya kata minggu lepas saya percaya parti terpower lah. Maaf sebenarnya tu. Yang lain saya tak percaya. Saya percaya lebih suka orang-orang. Ni semalam ada orang panggil saya. Ni grup-grup YB kena sihir. Kesian. Dulu tak masuk politik, relax semua, buat pergi kerja apa semua tak ada hati. Anak-anak sekolah juga semua. Bila duduk dalam politik, orang hantar sihir, orang hantar sihir. Apa? Hidup tak senang, kurus. Kena dua lelaki bini kena sihir. Ni dekat pilihan raya ada orang kontak saya. Pilihan raya dulu kata, Ustaz tolong kena sihir. Sana kena. Semua main semua benda tu. Pelik politik. Main sihir dah. Tak habis-habis main sihir. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita doa pada Allah. Doalah tuan-tuan. Kita sama-sama doa. Kita lah yang rakyat jelata ni yang tak reti apa. Kita faham, kita tak reti lah. Kita tak tahu politik. Kita sembang sana sembang. Dalam grup boleh lah. Grup tuan-tuan kita sana. Grup tuan-tuan macam-macam pada Wahabi, Salafi lah, itulah ni. Macam-macam. Saya baca, saya tengok lah. Saya banyak grup. Setiap masjid masuk saya grup. Saya duduk terpati tengok. Tapi tak komen lah. Tak komen apa-apa. Tapi macam-macam. Kita ambil jalan tengah. Kita pandang baik semua orang. Angkat tangan, ya Allah, pelihara kami. Berilah pemimpin-pemimpin yang adil, yang beriman lagi takwa. Itu sahaja. Allah bantu kita. Kita pun tak tahu akhir zaman ni. Kalau ikut cakap, semua orang cakap bagus. Semua cakap bagus. Ada duduk warung, saya kita pergi warung kat Senawang ni, kena roti banjir apa semua tu, dan tengok, dengar. Yang tu pun cakap bagus. Ini politik, dia pun kata bagus. Tapi rumah tangga ada bintang bukan. Cakap boleh lah, bagi jawatan semua tak boleh buat. Jadi kita angkat tangan. Nak percaya satu orang akhir zaman. Tuan-tuan, datang Imam Mahdi kerana keadilan tidak boleh ditegakkan. Kalau satu orang tu kata saya akan berlaku adil, tak mungkin dia boleh berlaku adil di ujung akhir zaman ini. Kerana syarat Mahdi datang, keadilan tidak boleh ditegakkan. Umumnya begitu. Jadi kita nak cakap apa? Kat tangan doa pada Allah SWT. Boleh tuan-tuan semua, insyaAllah kita sambung Jumaat akan datang, insyaAllah minggu yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma hadina wa hadi bina adrina ismi wa ja'alna saban wa hidada. Allahumma di ummatin wa sallallahu wa farmatul wa sallam. Allahumma sallim min al-kafirin wa min al-munafiqin ya rahman rahim ya zul karam. Allahumma fasna min al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma khtam lana bi khatimah wa la tabta alayna bi khatimah. اللهم باركنا في الموت وفيما بعد الموت يا رحمن الرحيم يا ذا الكرم. اللهم الف قلوبنا، اللهم الف قلوبنا، اللهم الف قلوبنا، والف قلوبنا بالجن والانصار يا هي قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله.